Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai Akta Perkhidmatan Bomba. Bersama saya dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Nurul Nadia binti Mat Yusof, alias Muhammad Yusof. Ahli kumpulan saya Nur Syazana binti Ma'aruf, Muhammad Nur Nazmi Afiq bin Muhammad Yusof, Seri Amisha binti Muhammad Hashmin dari Shah dan juga Nur Laila Witra binti Baba. Okey, jadi ini adalah Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341. Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341 ini ianya adalah undang-undang tubuh yang mewujudkan dan memberi kuasa kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi Akta Bomba ni adalah Akta 341 lah. Jadi jika kalau ada masalah atau sebarang kemusykilan, so Akta 341 inilah yang akan menjadi sumber rujukan. Okey, so jadi tarikh perkenan diraja akta ini adalah pada 11 Mei 1988. Manakala tarikh penyiaran warta ini adalah pada 9 Jun 1988. Jadi dalam akta ni dia ada banyak seksyen. Jadi dalam pembentangan pada hari ini kami akan menerangkan hanya beberapa sahaja seksyen. Antaranya adalah seksyen 5 iaitu tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kedua, seksyen 18, kuasa pegawai bomba atau pegawai bomba bantuan semasa kebakaran. Ketiga, seksyen 18A iaitu kuasa mendapatkan maklumat. Seksyen 51, mengganggu pegawai bomba bantuan atau pegawai bomba sukarela dalam melaksanakan tugasnya. Seksyen 52, kegagalan mematuhi arahan. Seksyen 53 iaitu berpakaian pakaian seragam tanpa kebenaran. Dan akhir sekali adalah seksyen 23 iaitu notis bagi kerja yang menjejaskan pilih bomba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Seri Amisha binti Muhammad Hashmin dari Shah, nombor matrik AP200385. Hari ini saya akan membentangkan tentang Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341 Seksyen 5. Objektif dan fungsi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dinyatakan dengan jelas di bawah Seksyen 5-1 dan -2 Akta 341 seperti berikut. Pertama, tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat hendaklah termasuk mengambil langkah yang sah bagi memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran, melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran, menentukan adanya jalan keluar kebakaran, penyelenggaraannya dan pengawasaliaannya yang sempurna, menentukan adanya jalan keluar yang cukup dari semua premis ditetapkan sekiranya berlaku kebakaran. Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal keadaan kebakaran dan melaksanakan khidmat kemanusiaan termasuk pelindungan nyawa dan harta semasa berlakunya apa-apa bencana. Kedua, Jabatan Bomba dan Penyelamat boleh selain tugasnya di bawah Seksyen -1 melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya oleh undang-undang atau sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri supaya dilaksanakannya. Terdapat satu kes di mana seorang lelaki yang melemparkan
komen negatif terhadap pegawai bomba yang sedang menjalankan tugas. Lelaki tersebut kini disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341, iaitu berhubung tindakannya mengkritik tugas anggota bomba dan penyelamat yang melakukan tugas operasi mencari dan menyelamat mangsa yang maut selepas kereta utiliti sukan SUV terhumban di bawah jambatan Pulau Pinang. Mengulas lanjut, Saadun berkata mengikut Seksyen 5 Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341, mana-mana individu yang mencaci, mengganggu dan menghalang tugas polis sekiranya disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Menurutnya lagi, tindakan ini perlu diambil bagi memberi pengajaran kepada semua agar tiada lagi sesiapa yang melemparkan komen-komen tidak baik terhadap anggota penyelamat yang sentiasa bertungkus lumus dalam operasi menyelamat mangsa. Seterusnya, bagi Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341, bagi Seksyen 18, kuasa pegawai bomba atau pegawai bomba bantuan semasa kebakaran. Pertama, semasa sesuatu kebakaran, seseorang pegawai bomba atau pegawai bomba bantuan boleh A. mengambil apa-apa langkah yang didapatinya perlu atau suai manfaat bagi melindungi nyawa dan harta. Di sini bermaksud pegawai bomba boleh buat apa saja yang mereka rasa perlu dan yang boleh memberi manfaat kepada demi melindungi nyawa mangsa ataupun menyelamatkan harta mangsa. Okey, yang seterusnya, yang kedua ialah mengeluarkan mana-mana orang yang dengan kehadirannya atau perbuatannya mengganggu kerja jabatan bomba dan penyelamat. Pihak bomba mempunyai kuasa di mana mereka boleh membawa keluar orang yang menghalang kerja mereka. Contohnya, orang tersebut meminta masuk ke dalam kawasan berlakunya kebakaran, dan ini boleh menghalang ataupun mengganggu kerja pihak pegawai bomba untuk melakukan kerja mereka. Jadi mereka berhak untuk mengeluarkan orang tersebut daripada kawasan tersebut. Seterusnya, memecah masuk atau merempuh masuk dan mengambil milik atau merobohkan atau menyebabkan diambil milik atau dirobohkan mana-mana premis, tempat atau benda untuk tujuan memadamkan kebakaran atau melindungi premis, tempat atau benda itu daripada kebakaran atau bagi menyelamatkan mana-mana orang atau apa-apa benda. Ini bermaksud pihak bomba mempunyai kuasa di mana jika berlakunya kebakaran, dan sebagai contoh, jika berlakunya kebakaran dan ada orang terperangkap dekat dalam rumah tu dan pintu rumahnya berkunci dan tak boleh dibuka, jadi pihak bomba mempunyai kuasa lah untuk memecahkan dan membuka kunci tersebut untuk menyelamatkan mangsa tersebut. Okey. Untuk D, pihak bomba boleh menutup mana-mana jalan yang berhampiran dengan tempat kebakaran atau mengawal lalu lintas atau orang ramai di mana-mana jalan tersebut. Okey. Ini bermaksud pihak bomba boleh sekat jalan yang terlibat dengan, maksudnya dekat kawasan berdekatan dengan
kawasan tempat kejadian lah. Contohnya berlakunya kebakaran dekat sekolah ataupun dekat mana-mana saja. Dan jalan yang boleh menghala ke arah tempat kejadian, pihak bomba boleh menutup jalan tersebut bagi mengelakkan risiko berlaku sebarang kecederaan, kerana kita tak tahu kan kalau kebakaran ni boleh berlakunya letupan. Jadi kenalah sekat jalan untuk mengelakkan orang ramai datang ke tempat situ dan menyebabkan itulah. Okey, seterusnya, menggunakan mana-mana bekalan air yang sesuai. Maksudnya pihak bomba dia boleh menggunakan apa-apa bekalan air yang berada di sekeliling mereka yang boleh digunakan. Mereka berhak menggunakan air tersebut. Okey. Yang seterusnya, menutup atau memutuskan atau mengarahkan mana-mana orang yang mempunyai kawalan untuk menutup atau memutuskan apa-apa bekalan tenaga, termasuk bekalan gas, bekalan bahan api atau bekalan elektrik di dalam atau di sekitar premis. Okey, di sini bermaksud pihak bomba mereka mempunyai kuasa ataupun memang mereka berhaklah untuk menutup atau memutuskan, contohnya peralatan elektrik, contohnya peralatan bekalan elektrik, kerana bekalan elektrik ni boleh menyebabkan berlakunya lita pintas dan macam-macam lah boleh berlaku, dan ianya juga boleh menyebabkan keadaan, contohnya berlaku kebakaran kan, time tu. Dan ia juga boleh membahayakan keselamatan pihak bomba untuk masuk jika ada mangsa kat dalam tu kan. Jadi kenalah tutup dulu untuk mengelakkan sebarang kemalangan berlaku dan perkara tersebut menjadi lebih teruk. Yang terakhir ialah mengeluarkan dengan paksa jika perlu mana-mana kenderaan atau objek yang menghalang kerja jabatan bomba dan penyelamat. Okey, ini maksudnya pihak bomba ada kuasa mengeluarkan mana-mana kenderaan. Okey, itu maksudnya jika dekat kawasan bilik bomba tersebut ada kenderaan yang menghalang daripada pihak bomba untuk menggunakan bilik bomba tersebut, jadi mereka ada kuasa lah untuk mengeluarkan ataupun mengalihkan kenderaan mereka, sebab sepatutnya mereka memang tak boleh letak ataupun parking kereta mereka berdekatan dengan sumber air ataupun bilik bomba. Memang itu dikira salah satu kesalahan lah, sebab ianya menghalang kerja pegawai bomba. Okey. Yang kedua, kuasa yang diberi oleh subsection 1 boleh dijalankan setakat yang perlu jika suatu kebakaran telah dengan munasabahnya dipercayai terjadi atau berlaku. Okey, kuasa yang tadi saya sebut tu hanya boleh dijalankan setakat yang perlu je. Setakat yang perlu lah. Maksudnya jika benda tu jika kebakaran tersebut dah habis ke, dah reda ke, jadi tak payahlah buat lagi apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey. Dan terakhir, nombor 3, bagi maksud perenggan 1E tadi, tiada bayaran boleh dikenakan oleh mana-mana orang atau pihak berkuasa air kepada jabatan bomba dan penyelamat bagi penggunaan air dalam menjalankan tugas mereka di bawah akta ini. Okey, ini bermaksud
Jika pegawai bomba menggunakan sumber air di mana-mana saja yang sesuai dengan mereka, mereka tidak akan dikenakan sesekali bayaran ataupun apa-apa sajalah dengan menggunakan air tersebut, kerana memang itu adalah tanggungjawab mereka untuk menyelamatkan rumah mangsa, harta mangsa semua tu. Jadi memang tugas mereka. Sekian saja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Laila Witra binti Baba. Nombor matrik saya adalah AP20431. Hari ini saya akan menyambung tentang Akta Perkhidmatan Bomba 1988, iaitu Akta 341, Seksyen 18A, Kuasa mendapatkan maklumat. Bagi perenggan 5-1-B, seorang pegawai bomba boleh menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal keadaan kebakaran melalui notis secara bertulis yang disampaikan kepada seseorang menghendaki orang itu untuk memberikan semua maklumat yang berhubungan dengan kebakaran. Seorang pegawai diberi kuasa untuk menjalankan penyiasatan di bawah Seksyen 41, boleh memeriksa secara lisan mana-mana orang yang dijangka mengetahui fakta dan hal keadaan kes tersebut. Seorang itu adalah terikat untuk menjawab semua soalan yang berhubungan dengan kes itu yang dikemukakan kepadanya oleh pegawai itu, dengan syarat orang itu boleh enggan menjawab apa-apa soalan yang mana jawapannya berkemungkinan akan mendedahkannya kepada pertuduhan jenayah atau penalti atau lucut hak. Seorang yang membuat pernyataan di bawah seksyen ini adalah terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang sebenar sama ada atau tidak pernyataan itu dibuat keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai jawapan kepada soalan. Suatu pernyataan yang dibuat oleh mana-mana orang di bawah seksyen ini hendaklah bila-bila masa mungkin diubahkan dalam bentuk bertulis dan ditandatangani oleh orang yang membuatnya atau dicapkan dengan cap jarinya mengikut mana-mana yang berkenaan setelah pernyataan itu dibacakan kepadanya dalam bahasa yang dia membuatnya dan setelah dia diberi peluang untuk membuat apa-apa pembetulan yang mungkin dikehendakinya. Yang B, seterusnya adalah B. Untuk menghadirkan diri di hadapan seorang pegawai bomba untuk memberi kenyataan melalui lisan, dan pegawai bomba hendaklah secepat yang dilaksanakan mengubah pernyataan lisan ke dalam bentuk yang bertulis, iaitu seorang pegawai diberi kuasa untuk menjalankan penyiasatan di bawah Seksyen 41 boleh melalui perintah bertulis menghendaki mana-mana yang didapati oleh pegawai itu mengetahui hal keadaan kes itu supaya hadir di hadapannya, dan orang itu hendaklah hadir sebagaimana yang dikehendaki. Jika mana-mana orang tersebut tidak hadir sebagaimana yang dikehendaki, maka pegawai itu boleh melaporkan kepada seorang magistrat yang sesudah itu boleh mengikut budi bicaranya mengeluarkan suatu waran untuk menjamin kehadiran orang itu sebagaimana yang dikehendaki oleh perintah yang disebut terdahulu. Seseorang yang hadir sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen (1) adalah berhak dibayar perbelanjaan, perjalanan dan saraan yang dilakukan olehnya dan adalah sah bagi ketua pengarah untuk membayar perbelanjaan tersebut. Yang kedua adalah
mana-mana orang yang tidak mematuhi subsection kurungan 1 iaitu melakukan kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM1,000, iaitu jika mana-mana orang telah ditangkap menurut subsection kurungan 1 oleh seorang pegawai yang diberi kuasa, maka pegawai yang membuat penangkapan itu hendaklah mematuhi Seksyen 28 Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 seolah-olah dia adalah seorang pegawai polis. Yang didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 47 atau yang disyakinya dengan munasabahnya telah melakukan apa-apa kesalahan lain di bawah akta ini, jika orang itu enggan memberi nama dan alamatnya atau memberikan suatu alamat di luar Malaysia, atau ada didapati alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa dia telah memberi nama dan alamat palsu atau bahawa dia mungkin akan melarikan diri. Setakat itu daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Nazmi Afiq bin Muhammad Yusof. So, saya akan menyambung pembentangan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dalam kurungan Akta 341. Seksyen 51. Mengganggu pegawai bomba bantuan atau pegawai bomba sukarela dalam melaksanakan tugasnya. Penerangannya, mana-mana orang yang bersengaja mencaci, menyerang, mengacau, menghalang, menggalang atau mengganggu mana-mana pegawai bomba bantuan atau pegawai bomba sukarela yang bertindak dalam melaksanakan tugasnya, atau mana-mana orang lain yang membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat di bawah arahan tertentu, pegawai bomba melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Di sini kita dapat lihat bahawa mengganggu anggota bomba ketika mereka sedang melakukan operasi adalah satu kesalahan berat yang boleh menyebabkan kita didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun, atau kedua-duanya. Perkara ini juga akan menyebabkan mereka yang memerlukan bantuan akan mengalami cedera yang lebih teruk jika kerja pegawai bomba itu mengalami gangguan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Mari kita lihat video yang menunjukkan segelintir masyarakat yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab kerana telah mengganggu anggota bomba dalam melaksanakan operasi mereka. Seorang warga emas ditahan kerana disyaki menghalang kerja anggota bomba memadamkan kebakaran rumah di Jalan Maju 3, Taman Pelangi, di sini, tengah malam tadi. Dalam insiden kira-kira jam 12.10 tengah malam, lelaki berusia dalam lingkungan 60-an itu didakwa cuba menutup injap air di jentera bomba ketika usaha pemadaman api sedang dijalankan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Larkin, Timbalan Penguasa Bomba Pertama Muhammad Suhaimi Abdul Jamal, berkata terdahulu pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kebakaran membabitkan 2 kediaman di lokasi terbabit. Susulan itu, katanya, anggota daripada BBP Larkin dan BBP Tebrok bersama 3 jentera, 2 kenderaan utiliti serta 2 perkhidmatan penyelamatan dan perawatan kecemasan dikerahkan ke tempat kejadian. Seterusnya, beliau berkata, anggota melaksanakan kerja pemadaman api dengan menggunakan 4 pancutan sumber air daripada pam jentera. Namun ketika penghujung kerja memadamkan kebakaran itu, seorang lelaki dipercayai penagih dadah muncul dan cuba mengganggu usaha pihak bomba dengan cuba menutup injap air di jentera. Justru, pihak bomba terpaksa menahan lelaki itu kerana mengganggu anggota menjalankan tugas. Lelaki itu kemudian diserahkan kepada anggota polis yang hadir ke lokasi kejadian sebelum dibawa ke Balai Polis Taman Pelangi untuk tindakan lanjut, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mengulas lanjut,
Muhammad Suhaimi berkata difahamkan, lelaki itu adalah penyewa salah sebuah rumah yang terbakar dan disyaki terbabit dalam kejadian berkenaan. Beliau berkata, kebakaran itu memusnahkan 80% daripada keseluruhan rumah pertama, manakala sebuah lagi kediaman pula 10%. Katanya, operasi kemudian ditamatkan pada jam 1.44 pagi. Selamat datang ke Viral Hot Channel. Tekan butang subscribe untuk dapatkan video-video terbaru yang hot dan pantas. Cik, tangkap dia, Cik. Tangkap, Cik. Kereta saya pun kena ni. Yalah, ini tangkap dia. Saya Tangkap bini anak ni. Hei, apa pasal lu pukul? Jadinya, video tadi telah menunjukkan beberapa masyarakat kita yang tidak ada rasa tanggungjawab kerana telah mengganggu anggota bomba dalam melakukan operasi mereka. Seterusnya kita bergerak ke seksyen 52, iaitu kegagalan mematuhi arahan. Mana-mana orang yang tidak mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh seorang pegawai yang diberi kuasa menjalankan tugasnya di bawah akta ini melakukan suatu kesalahan. Jadinya, jika seseorang itu telah diberi arahan oleh pegawai yang diberikan kuasa, mereka hendaklah mengikuti arahan tersebut. Jika tidak, mereka akan disabitkan kesalahan di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Seterusnya, Seksyen 53. Pemakaian pakaian seragam tanpa kebenaran. Mana-mana orang yang bukannya pegawai bomba atau pegawai bomba bantuan yang memakai apa-apa pakaian seragam Jabatan Bomba dan Penyelamat atau apa-apa pakaian yang mempunyai tanda khas atau yang mungkin disalahkan sebagai apa-apa pakaian seragam sedemikian melakukan suatu kesalahan. Jadi, sebagai rakyat biasa yang tidak mempunyai jawatan di dalam bomba, kita tidak boleh memakai pakaian mereka yang dikhaskan untuk mereka kerana itu adalah satu kesalahan dan juga membuat pakaian mereka juga adalah satu kesalahan. Jadi, kita boleh melihat video yang akan ditayangkan. Video yang memperlihatkan seorang warga asing membuat pakaian seragam untuk jabatan-jabatan perkhidmatan yang ada di Malaysia. Baju Melayu boleh buat tak? Ini bolehnya? Operasi diri. Operasi diri? Oh, generality. Baru ni. Ini berapa? Kata? Ini RM140. Boleh. Kancing ni lah. Oh, di BTM pun sama agak. Tak biar, itu habis kurang lah. Hanya yang depan kalau lagi murah, kita ambil depan lah. Dia boleh bagi saya tu. Saya baru mau survey tadi. Ini memang kurang saya cakap. Ya.
Berapa abang untuk 15 orang? 15 orang. Baju apa? Boleh tak? Ini itu hutang ke apa? Ada hutang, ada operasi. Kan? Terima kasih. Seperti pas ini seperti apa? Kenapa? Itu kedai ujung bagi 1.3 lah. Mana? Ujung. Iya tak? Kewujudan beberapa kedai jahit di ibu negara yang menjual secara terbuka pakaian seragam pasukan keselamatan dan penguatkuasa agensi tertentu menimbulkan kebimbangan kerana ia seolah-olah membantu penjenayah untuk menyamar. Bukan saja pakaian seragam boleh ditempah, malah pangkat juga boleh disiapkan tukang jahit warga asing pada harga antara RM120 hingga RM150. Tinjauan Harian Metro di beberapa kedai menjahit seragam pasukan keselamatan dan PBT di Sungai Besi mendapati ia dijual secara terbuka. Terdapat lebih 10 kedai jahit yang beroperasi untuk menjahit pakaian seragam Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan PBT diuruskan warga Bangladesh yang dipercayai sudah beroperasi lebih 6 tahun lalu. Tanpa perlu mengemukakan sebarang kad kuasa, wartawan boleh menempah pakaian seragam berkenaan, malah boleh tawar-menawar harga. Sementara itu, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohamad Zain ketika dihubungi berkata perkara ini tidak sepatutnya berlaku dan akan mengarahkan pihak ATM membuat laporan polis. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Tajuddin Mat Isa pula berkata penjualan pakaian seragam polis bersama pangkat secara terang-terangan adalah salah mengikut Akta Polis dan berjanji untuk mengambil tindakan tegas. Okey, seterusnya adalah Seksyen 23 iaitu notis bagi kerja yang menjejaskan polibomba. Okey, yang pertama, tiada seorang pun selain pihak berkuasa air dan ejennya boleh memulakan atau menjalankan atau membenarkan atau mengarahkan permulaan atau perjalanan apa-apa kerja yang menjejaskan mana-mana pilih bomba atau aliran air kepadanya, melainkan dia telah memberi notis bertulis mengenai cadangan atau tujuan hendak menjalankan kerja tersebut kepada pengarah negeri yang berkenaan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum kerja itu dimulakan. Okay. Jadi, maksudnya di sini, kalau kita nak buat satu kerja tetapi ianya berdekatan ataupun ada kena-mengena dengan pilih bomba kat situ yang akan menyebabkan gangguan. Jadi kita kena membuat notis bertulis lah dan memberikannya kepada pengarah negeri sekurang-kurangnya 7 hari sebelum kerja itu dimulakan. Okey, dengan syarat kalau nak buat notis tersebut kita kena ada hal kecemasan lah. Jika tidak praktik untuk memberi notis itu dalam masa yang dikehendaki, peruntukan ini hendaklah disifatkan telah dipatuhi jika notis itu diberikan dengan seberapa segera yang mungkin selepas kejadian itu. Yang kedua, semua pilih bomba hendaklah ditentukan supaya berada dalam keadaan baik setelah siapnya apa-apa kerja yang dijalankan oleh mana-mana orang di bawah subsection 1. Daripada ini, pilih bomba tu hendaklah ditentukan dan dipastikan dalam keadaan baik lepas kerja yang dilakukan tu siap. Maksudnya lepas kita dah siap buat kerja-kerja yang berdekatan dengan pilih bomba dan ada kena-mengena dengan pilih bomba tersebut, kita kena pastikan pilih bomba tersebut berada dalam keadaan yang baiklah. Okey. Jadi yang ketiga, apa-apa kerja yang berhampiran atau di sekitar pilih bomba yang menjejaskan laluan ke pilih bomba itu, kedudukan pilih bomba itu berhubungan dengan tepi jalan yang sedia ada atau penjajaran alur keluarnya dengan paras jalan, hendaklah disifatkan sebagai kerja yang menjejaskan pilih bomba. Maksudnya, di sini kalau kerja tu yang macam membuatkan
pilih bomba tu terhalang daripada pihak bomba untuk kalau ada sebarang kebakaran, dan pilih bomba, dan pada masa yang sama terdapat sebarang kerja yang diadakan di situ, dan pada masa yang sama kerja tersebut telah menghalang laluan dan menjejaskan laluan untuk ke pilih bomba itu. Jadi ianya disifatkan sebagai kerja yang menjejaskan pilih bomba lah. Jadi sebab itulah untuk kita membuat notis sebelum kita nak buat apa-apa kerja. Okey, seterusnya nombor 4, mana-mana orang yang melanggar subsection 1 atau 2 ianya dikira melakukan satu kesalahan lah. Contohnya kita buat kerja di situ tanpa membuat notis. Jadi ianya adalah sebuah kesalahan, dikira sebagai satu kesalahan.